Bertemu kembali rentasan berita edisi 810 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. MIC mula menyegari keangkuhan Menteri Besar Kedah. Surat Ahli Parlimen Azmin goyang. Kegagalan Malaysia menangani COVID-19 memalukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur angkuh jahil dan tidak adil terhadap penganut Hindu berikutan keputusan beliau membatalkan cuti peristiwa untuk sambutan Taipusam di negeri berkenaan, kata Timbalan Presiden MIC M. Saravanan. Sungguh pun cuti Taipusam adalah budi bicara kerajaan negeri. Keputusan pembatalan cuti peristiwa itu mempamerkan keangkuhan kerajaan pimpinan PAS di Kedah, ujar Saravanan dalam satu kenyataan. Menurut Menteri Sumber Manusia itu, pimpinan pusat MIC tidak dibawa berbincang berhubung keputusan Sanusi di atas kedudukannya mewakili kaum India dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jika MIC dibawa berbincang sebelum keputusan dibuat, sudah tentu MIC tidak membenarkan pelaksanaan keputusan ini, kata Saravanan. Kerajaan Kedah membatalkan cuti peristiwa untuk Taipusam pada tahun ini berikutan pembatalan semua sambutan perayaan Taipusam pada 28 Januari ini kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk memerangi wabak COVID-19. Tidak ada cuti peristiwa oleh kerana tidak ada perayaan tahun ini, tidak ada cuti umum, kata Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur dalam kenyataannya. Hanya negeri Kedah yang membatalkan Taipusam sebagai cuti peristiwa tahun ini. Bagaimanapun cuti umum Taipusam kekal di Pulau Pinang dan juga Selangor tanpa sambutan perayaan kerana wabak COVID-19. Tidak bermakna kita tidak boleh menyambutnya di rumah. Perayaan ini bukan bertumpu kepada mengunjungi kawan atau ahli keluarga, tetapi lebih kepada menunaikan sembahyang dan membayar nazar, kata beliau. Saravanan melihat keputusan Sanusi itu akan menimbulkan kemarahan penduduk kaum India yang merangkumi sejumlah besar pengundi di negeri Kedah. Tindakan Menteri Besar Kedah itu akan menjejaskan Kerajaan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum akan datang kerana luka ini sukar untuk sembuh. Apa yang dilakukan oleh Sanusi langsung tidak selaras dengan apa yang dilaung-laungkan pimpinan PAS bahawa parti itu adil kepada semua kaum. Sebelum ini, Presiden PAS mencanangkan retorik bahawa Perikatan Nasional berasaskan acuan Islam ingin dikembalikan semula selepas dilupakan. Jangan jadi Melayu yang mudah lupa kerana meninggalkan Islam. Jadilah Melayu Islam yang sempurna dengan akidah, syariat, akhlak dan integriti bersama kaum dan penganut pelbagai agama berkonsepkan adil kepada semua dalam masyarakat majmuk. Acuan perpaduan inilah yang boleh menegakkan umat yang selamat di dunia dan akhirat, ujarnya dalam Harakah Daily. Sebelum itu, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali menyelar pihak yang didakwanya tidak bertanggungjawab menimbulkan persepsi negatif kepada Perikatan Nasional bahawa wujud unsur perkauman dan ketidakadilan kepada semua kaum. Menurut pengarah strategi Parti Islam Se-Malaysia PAS Pusat itu, tema dalam PAS ialah keadilan dan berkebajikan untuk semua tanpa mengeda kaum dan ini juga diajar dalam Islam. Sebab itulah tema dalam PAS ialah keadilan untuk semua dan berkebajikan untuk semua tanpa mengira kaum dan perkara ini diterangkan dalam agama Islam, ujar beliau sewaktu ditemu ramah dalam bernama TV Mac tahun lalu, sejurus selepas berjaya membuat kerja tebuk atap dan meruntuhkan kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Jika mengikut pandangan Khairuddin, Pakatan Harapan gagal menggambarkan keadilan sebenar untuk semua. Adil bukan bermakna sama rata, tetapi keadilan ialah memberikan hak kepada orang yang berhak menurut Islam, tegasnya. Begitulah mulut pimpinan PAS yang lembut gigi daripada lidah. Keadilan, hak dan perpaduan kaum mereka. Guna tafsir ikut suka aku. Tanpa rasa malu dan kemudian melanggarnya,
tanpa rasa bersalah. Jika penganut Hindu masih ingat Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP yang diketuai oleh N. Balasubramaniam itu peduli tentang hak anda, samalah anda seperti luncai yang terjun dengan labu-labunya. Akhirnya, si luncai mati dengan tragis. MIC dan DHPP ibarat melukut di tepi gantang PAS. Itulah harga yang perlu dibayar kerana bersekongkol dengan pengkhianat yang angkuh. Sesungguhnya tidak berbaloi kuasa yang didapati secara tipu helah. Semalam, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata majoriti ahli parlimen sudah mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan baginda untuk menggugurkan pengisytiharan darurat. Menurut Anwar yang juga Ketua Pembangkang, warkah tersebut bukan untuk membantah kuasa Agong, sebaliknya untuk merayu ihsan serta kebijaksanaan baginda bagi mengkaji semula alasan dikemukakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung nasihat pengisytiharan darurat itu. Ia benar, sekarang ini ahli parlimen yang menulis warkah kepada Agong itu sudah mencecah lebih daripada majoriti. Ia bukan membantah tetapi merayu ihsan dan kebijaksanaan Agong untuk menimbang, melihat semula dan mengkaji alasan dibawa oleh Perdana Menteri yang tidak munasabah dan tidak cukup kuat. Ya, benar. Sekarang ini yang ahli parlimen yang menulis warkah kepada Bahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong itu sudah mencecah lebih dari majoriti. Maknanya majoriti bukan membantah, merayu ihsan dan kebijaksanaan Kebahduli Yang di-Pertuan Agong untuk menimbang, melihat semula, mengkaji alasan-alasan yang kira yang dibawa oleh Perdana Menteri itu tidak munasabah, tidak cukup kuat. Jadi kita mohon Agong untuk menimbang dan kita terima keputusan serta kebijaksanaan baginda. Surat kepada Agong itu telah dihantar kemarin iaitu Selasa. Katanya dalam sidang media secara dalam talian melalui Facebook. Tambah Anwar lagi, tidak timbul soal ahli parlimen menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dalam tindakan mereka mengutus warkah itu sebagaimana didakwa sesetengah pihak. Ini kerana tegas beliau warkah itu semata-mata bagi menyampaikan hujah ahli parlimen mengenai pengisytiharan darurat yang dikuatkuasakan ketika ini atas nasihat yang dilihat salah oleh Perdana Menteri kepada Agong. Sementara itu, ahli parlimen Pasir Salak merangkap pengarah pilihan raya UMNO menjelaskan mengutus surat kepada Agong bukannya satu bentuk penderhakaan seperti didakwa bekas Setiausaha Agong Barisan Nasional Anwar Musa. Beliau sebaliknya berkata langkah diambil itu adalah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang sedia ada. Saya sokong tindakan Presiden UMNO, tidak ada salahnya mengutus surat kepada Agong. Utus surat kepada Agong bukan satu penderhakaan seperti tuduhan Anwar Musa. Masa muda dahulu dia juga yang bantah institusi raja. Kita dalam UMNO jaga kedaulatan raja-raja. Tambahnya lagi, apakah yang paling mudah untuk difahami daripada kenyataan Anwar bahawa majoriti ahli parlimen sudah mengutus surat kepada Agong itu? Ia jelas menunjukkan bahawa Anwar sudah ada sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen di belakangnya. Ini sekaligus mengesahkan sekali lagi bahawa Muhyiddin sudah kehilangan atau tiada lagi sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang menyokongnya sebelum ini. Dengan itu, bukan sahaja nasihat Muhyiddin kepada Agong ketika beliau mencadangkan darurat dilaksanakan sebelum ini boleh dipertikaikan, malah berdasarkan surat daripada majoriti ahli-ahli parlimen yang sudah sampai ke Istana Negara jelas menunjukkan kedudukan Perdana Menteri sudah menjadi minoriti. Selagi pihak yang tiada sokongan majoriti atau sudah jadi minoriti terus dibenarkan berkuasa, selagi itulah ketidaktentuan dan kecelaruan tidak akan berkesudahan. Rentetan daripada peristiwa itu, pengkhianat politik paling popular di Malaysia, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, terus mengeluarkan kenyataan berbaur kegusaran. Nampaknya macam sudah mula goyang. Menteri Kanan itu mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim agar lebih bertanggungjawab ketika mengulas mengenai pengisytiharan darurat untuk membendung penyebaran COVID-19.
Muhammad Azmin yang juga anggota Majlis Tertinggi Parti Bersatu berkata pemimpin pembangkang tidak boleh mengheret rakyat ke dalam perkara itu ketika apa yang mereka perlukan adalah bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan. Ini adalah masalah rakyat. Ini adalah masalah keselamatan dan kesihatan rakyat. Jangan terus mempolitikkannya. Mereka dapat memberikan pandangan dan kritikan kepada pemerintah tetapi tidak bermain politik dengan mengorbankan rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Dia mengatakan demikian ketika mengulas tuntutan anggota Parlimen Port Dickson pada hari Khamis 14 Januari bahawa dia telah menulis surat kepada semua ahli parlimen yang meminta mereka untuk menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menarik pengisytiharan darurat. Muhammad Azmin berkata walaupun keadaan darurat telah dilaksanakan, ia tidak mengganggu kemajuan kerajaan persekutuan dan negeri kerana tanggungjawab utama mereka adalah untuk membantu rakyat. Bagaimana mungkin Azmin mampu mengeluarkan kata-kata sebegini kalau DUN dan Parlimen digantung ketika darurat? Tiada semak dan imbang, tiada diskusi membela rakyat. Peruntukan diguna sesuka hati, duit rakyat digunakan untuk iklan Perdana Menteri. Adakah itu dikatakan membantu rakyat? Sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, apa yang sudah anda lakukan, wahai Azmin, untuk negara sepanjang 11 bulan memerintah negara? Apa yang rakyat tahu, pelabur semua sudah pun lari. Syarikat dan kilang semua sudah lingkup, tutup kedai dan gulung tikar. Rakyat menjadi penganggur. Di mana anda letakkan muka? Ingat, semuanya ini berlaku adalah kerana tindakan khianat yang Azmin anak Haji Ali lakukan ketika bermulanya langkah Sheraton dari titik pertama sehinggalah ke hari ini. Sejarah itu tidak mungkin terpadam semudah kalian memadamkan gambar kantoi langgar SOP. Setakat semalam, Amerika Syarikat dengan populasi 329 juta penduduk menjadi negara yang paling tinggi kes COVID-19 di dunia. Kes COVID-19 di sana sudah melebihi 24 juta kes dengan 404,812 kematian. Mengikut statistik epidemicstates.com, Malaysia dengan populasi 32 juta penduduk kini berada di kedudukan ke-60 dengan 165,371 kes positif, manakala jumlah kematian sebanyak 619 orang. Bagaimanapun, ramai yang mula tertanya-tanya bagaimana China yang memiliki 1.4 bilion penduduk malah menjadi negara pertama meledakkan kes COVID-19 tetapi kini berada di tempat ke-83. Apakah yang berbeza telah dilakukan China sehingga jumlah kes positif negara itu cuma 88,557 kes dengan 4,635 kematian? Tanpa kita sedari, jumlah kes positif COVID-19 di negara kita hampir sekali ganda jika dibandingkan dengan negara China. Pakar Kesihatan Awam menegaskan kawalan penyakit oleh kerajaan di China dan kepatuhan rakyatnya kepada SOP merupakan punca penurunan kes yang begitu ketara di negara berkenaan. Pakar virologi Profesor Dr. Sazali Abu Bakar berkata, di China kerajaan Republik berkenaan memperketatkan kawalan pergerakan yang melibatkan lockdown secara sepenuhnya. Maka dengan langkah ini, rakyat China langsung tidak dibenarkan bergerak ke mana-mana dan hanya duduk di rumah sehingga tempoh 2 minggu sehingga tiada lagi jangkitan. Jika rakyat mereka ingkar, maka mereka akan ditangkap dan dikenakan tindakan. Oleh kerana tindakan kerajaan yang ketat, maka tahap kepatuhan rakyat di negara itu amat tinggi dan mereka turut memberi kerjasama kepada kerajaan dalam usaha memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 daripada terus merebak, katanya dalam satu kenyataan. Dia berkata seharusnya Malaysia juga mengambil langkah serupa seperti di China dengan tidak membenarkan sebarang pergerakan sama ada dengan menggunakan kenderaan sendiri dan juga kenderaan awam termasuk ke tempat kerja dalam usaha memutuskan rantaian wabak ini. Jika Malaysia juga mampu melakukan perkara yang sama, maka penularan wabak COVID-19 boleh dikekang. China sebelum ini berjaya membuktikan dan menggunakan sepenuhnya kepakaran dan nasihat pakar kesihatan mereka. Tindakan mereka mengasingkan individu yang positif di satu tempat lain dan melaksanakan 2 minggu lockdown di kawasan yang dikenal pasti ada penularan wabak, akhirnya berjaya mengekang penularan wabak ini, jelas Sazali. Sebagai contoh, baru-baru ini selepas China kembali mencatatkan sekitar 130 kes COVID-19 pada awal Januari, pemerintah negara itu dengan pantas membina sebuah hospital dengan kapasiti 1,500 katil di Beijing sebagai tempat isolasi dan rawatan. Menariknya, hospital itu dibina hanya dalam tempoh 5 hari.
Di negara lain, penguatkuasaan mungkin lebih longgar. Selain sistem ekonomi dan sosial dibuka terlalu cepat, tidak ketinggalan kadar kepatuhan rakyat dan orang ramai yang mula melakukan perjalanan ke sana dan kemari menyebabkan virus mudah merebak. Di Malaysia pula, apabila kerajaan membenarkan aktiviti rentas daerah pada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebelum ini, maka ramai yang mula alpa dan berkumpul dalam suasana yang ramai. Jawapannya mudah. Kalau pemimpin kencingnya berdiri, rakyat pula kencing berlari. Bapak borek, anaknya rintik. Bagaimana mungkin Malaysia mampu menyaingi kehebatan negara China dalam menangani penularan COVID-19 andai kata para pemimpin dan Perdana Menteri sendiri melanggar SOP? Kantoi sana sini diperhatikan rakyat jelata. Dalam kemelut pandemik yang semakin mereda, tiba-tiba terima arahan daripada Muhyiddin dan sekutunya Hamzah Zainuddin untuk merampas kuasa di Sabah. Akhirnya, PRN Sabah dilaksanakan dengan memberikan kelonggaran kepada ahli politik untuk tidak kuarantin dan hasilnya sangat menakjubkan. Kes di Malaysia sudah mencecah 4,000 kes sehari. Jom kita rakyat Malaysia bagi standing ovation kepada Perdana Menteri tebuk atap ini. Kononnya menyeru rakyat menjaga SOP, tetapi para menteri SOP-nya ke laut dalam. Kononnya mendenda rakyat marhain tanpa belas kasihan dan justifikasi yang tepat. Tetapi cerdik pandai langgar SOP sesuka hati tanpa rasa bersalah dan tidak diambil tindakan. Malah semua foto kantoi dipadamkan. Atas arahan siapa? Menteri Kesihatan dan dua timbalannya pula entah di mana bergentayangan. China membina hospital dengan segera di saat gelombang baharu mencatat 130 kes. Tetapi di Malaysia lain ceritanya. Perdana Menteri lulus bina Dewan tak berguna di Pagoh di saat kes mencecah 4,000 sehari. Di China, para pemimpinnya berbincang dengan mencari kata sepakat demi memastikan keadaan rakyat terpelihara. Tetapi di bumi bertuah Malaysia, Perdana Menteri menggantung Parlimen sehingga Ogos di saat kata sepakat perlu dicari demi kuasa dan tidak tahu malu. Jadi tiada apa lagi yang perlu dihairankan jika Malaysia gagal dan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan China yang mempunyai populasi 1.4 bilion penduduk. Ia sangat memalukan. Siapa yang menggagalkan semua ini? Jawapannya, kerajaan tebuk atap. Jawapannya, Kabinet Perikatan Nasional yang dibina oleh kontraktor Azmin Ali dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak pernah mengakui majoritinya sudah tiada. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.